Form 4 atau Form 5 ada tak belajar pasal trigo? Form 5. Form 5 maksudnya Form 5. barulah. Belajar pasal apa? Belajar pasal apa trigo? Macam Ratios and trigo. Ada juga ratio-ratio tu kan? Unit circle semua tu kan? Betul tak? Mungkin ada sikit lah. Memang of course lah ada persamaan. Dah tajuknya pun sama. Tapi untuk LMAT ni dia lebih sikit lah. Ada lebih sikit macam ni you nak kena sketch, graph. And then kita nak solve trigonometric equation ni using graph. Itu ada tambah basic identity, addition formula dengan double angle formula. Dan inilah antara apa panggil? Formula yang banyak diberi lah juga kan. Hint yang banyak diberi kepada you all dalam SPM nanti. Kalau tidak jenis jugalah korang ni ingatnya. So kena tengok betul-betul lah. Okay, this chapter is normally they have in paper 1 and paper 2. Okay, dah ada dalam paper 1 dan paper 2. Cuma sekarang macam katalah dalam paper 1 tu dia dah daripada 25 soalan dah jadi 18 soalan. Betul tak? 18 ke? Bukan 18. Apa? 12 campur 2, 16. So, maksudnya mungkin akan ada kita ada berapa topik yang akan masuk dalam paper 1. We have 18 topik, ada 18 topik. Tolak 4, kita ada 14. Oh, okey. Betul lah. Maksudnya 14 topik tu boleh ditanya dalam paper 1. Semua topik lah except that motion, trigonometric solution of triangle, index number dengan linear programming. Okay. So the rest semua termasuklah this one. Dia boleh tanya you dalam paper 1 and paper 2 lah. Okay, biasanya trigonometri ni akan ada satu, paling tidak satu atau biasanya satu lah. Teacher rasa this time dia tak boleh buat banyak-banyak. Kalau macam tahun sebelum ni, SPM sebelum ni, dia ada 25 soalan. Jadi ada soalan dalam topik yang sama ada 2 atau 3. Kadang-kadang function tu sampai 3 soalan. But this time, kalau dia dah buat soalan pendek tu 12 sahaja, means that untuk dibuat soalan berulang tu rasa macam membazir jugalah soalan berulang kan. Sebab kalau you tengok dalam chapter 4, chapter 4 masa form 4, indices, log dengan cert, yang itu pun boleh buat 3 soalan. Boleh buat 3 soalan ataupun 2 soalan. Melainkan dia combine konsep log tu dalam apa? Progression, konsep log dalam simultaneous system of equation. Kalau let's say kalau dia combine macam tu, so dia boleh skip lah that topic untuk buat dalam soalan pendek tu kan. Soalan pendek boleh jadi 2 markah, 3 markah atau 4 markah. Okay. Jadi untuk trigo ni, kita akan banyaklah benda yang you kena tahu. Tapi saya rasa dia tak akan jadi susah sangat sebab you dah ada basic ya. Bukan satu topik yang baru nak tahu, baru nak dengar. Of course you dah tahu dah apa radian. Betul tak? Kelas, you dah tahu dah apa dia radians, units? Tahu kan radian units? Pernah dengar tak radian units? Tak pernah dengar? Radians, tahu tak radians? Macam pernah. Macam pernah. Yang dekat circular measure kot. Yang tu pun ada juga kan unit radians. So dalam trigo ni kita akan jumpa lagi unit radians. Sebab kita, angle dalam trigonometric function ni dia bukan guna degree saja, dia akan guna radian juga. Okay. So teacher dah tengok, sebab kalau tengok yang teacher share kat you all ni, slide teacher buat ni. Ini juga aku nak buat slide ni sebab rasa macam banyak sangat tapi teacher cuba jugalah ya. Compile, letak juga self exercise. Mungkin kalau sempat nanti kita akan cuba 1-2 soalan. And that example, memang semua ni ada dalam you punya buku. So ada yang ditambah sikit-sikit, ada yang memang teacher just ambil daripada buku saja, dia punya textbook. Ini ibarat macam nota sebelum tidur, so tengoklah sikit-sikit. Teacher tak suruh you print pun banyak sangat ni. But at least you kan tengok, tengok dan sebaik-baiknya bukan sekadar tengok, cuba buat pun lagi baik lah ya. Lagi baik, nanti you cuba buat 1-2 soalan. Macam ni mungkin kita akan discuss balik lah dia akan terang ya. Sebab kalau you tengok sahaja sebenarnya dia tak mengata
Kita ni kalau tengok saja nota tu dia tak jadi apa pun sebenarnya, bukan kata tak jadi, mungkin you ingat tapi you tahu kan apa ada percentage tengok, dengar, tengok dan dengar. Mula-mula tengok saja, lihat saja, lepas tu dengar dengan lihat naik sikit kita ingatan kita tu. Lepas tu dengar, tengok, buat. Dia sebenarnya the maximum one you buat. Dia punya level yang paling tinggi. InsyaAllah you akan ingat. Okay. Jadi kalau teacher sendiri sampai sekarang ni, sampai dah tua aku ni pun, kalau ada je soalan NMAX, even kadang-kadang you orang tanya, teacher akan percaya pensel ke pen ke mesti ada kertas. Dah terbiasa macam tu. Mesti tak boleh kata, oh tengok je teacher terus nak bagi jawapan. Tak. Teacher mesti juga nak dah terbiasa. Walaupun kadang-kadang soalan tu, oh sebenarnya you nak tanya tu, teacher tak payah kira pun. Ya? Tapi teacher tengok je, okay. Tapi tak boleh nak juga pegang. So mesti. Dalam NMAX macam tu lah. And then teacher nak tanya, semalam ada tak siapa join seminar stress body tu? Dengar. Ada siapa-siapa tak join seminar stress body? Teacher L sebenarnya dia share kat teacher L tu sebab kawan teacher dia kerja stress body. So dia share dengan teacher. Stress body kan dia jual buku. Jadi dia buatlah seminar, dia panggil antaranya cikgu-cikgu yang buat soalan buku teks, you know. Adalah cikgu-cikgu. Hari ni ada maths. Rasanya hari ni maths kot. Nanti teacher share dengan you all. Okay, tapi sebenarnya bila teacher dengar, tak apalah teacher share dengan you all sekejap sebelum kita start kelas ni. Dia kata, firstly pasal teknik how you nak revision lah. Sebab maybe macam kita sendiri pun sebenarnya macam tinggal topik ni dengan linear programming je. So dah tak banyak memang 1-2 topik. Dan ada yang dah habis pun Macam siapa kata tu, daripada kepala batar tu, kata kepala batar pun dah habis. Okay. Fine lah, memang maybe mostly dah habis dah pun. So sekarang ni you kena fokus cara teknik yang apa yang sesuai untuk you buat ulang kaji. Okay. So teknik nak ulang kaji ni, firstly dia kata untuk NMAX ni, teacher share dengan you all, you kena suka dulu. Kita sebenarnya nak buat apa-apa memang kita kena suka dulu. Kalau kita sendiri macam tak suka, macam bosan lah buat benda ni, macam apa-apa. Jadi memang takkan ada mood lah. So bila tak ada mood memang you takkan buat. You tak pandang pun buku NMAX ni. Tak apakah lagi nak buat soalan. Buku NMAX pun malas nak tengok kan. Sebab tak ada suka. Sebabnya tak ada rasa minat. Tak ada rasa macam nak belajar rasa macam selalu fikir macam susah, tak boleh nak buat, you know. So kalau you rasa tak ada rasa suka, memang tak jadilah. Tak jadilah, memang tak boleh lah. Okay, so memang kena suka dulu, rasa minat dulu ya. Kalau rasa tak minat pun, rasa macam susah pun, cubalah. Sebab tu kata dia tak boleh terus buat soalan yang susah. Kena buat soalan basic-basic. Soalan basic senang je nak cari. You cari dalam buku top kelas. Okay. Teacher harap sangat you set lah buku top kelas tu. Okay. Teacher tak kata you kena spend satu malam kau buat semua satu tajuk. Tak boleh macam tu, tak betul. Ya. Buat sikit-sikit. Asalkan continuous, orang kata berkala ataupun setiap hari ada buat 3 soalan, 2 soalan. Kalau mampu buatlah 5 soalan. Okay, dah letaklah tepi. Buat pula subjek lain. Okay. So kena buat. Dia sebenarnya kadang-kadang kita fikir bila kita seronok buat satu soalan tu, you buat excited nak buat. Sebenarnya dari segi psikologinya, ni pun teacher belajar daripada cikgu tu dia belajar pasal ni kalau macam kanak-kanak, you know, kanak-kanak pasal budak-budak yang umur 5-6 tahun, sebab anak teacher 7 tahun kan. So dia kata pasal perkembangan anak-anak ni, bila you nak, teacher rasa benda ni konsep ni sama juga, you kena buat. Apply dengan untuk you juga. You jangan berhenti, you kena stop, buat pada masa you rasa sangat excited untuk buat. Okay, contohlah katakan ni teacher ambil contoh. Teacher pun rasa, macam tu ke kita rasa sebelum ni kita macam fikir, bila kita dah rasa seronok buat, of course kita nak buat lagi kan. Contoh you buat soalan nombor 1, convert. Ni senang you boleh buat. Okay, you pun excited. Semua dapat, you check jawapan betul. Buat pula nombor 2, you convert angles to degree. Okay, yang ni pun semua you boleh buat. Either dia have pi or dia tak ada pi. Kan, di pi radians ataupun tak ada pi, semua you boleh buat. Dan you buat pula nombor 3. Okay, dia kata determine the quadrant each of the following angles, hence represent each angle on the separate Cartesian plane. Yang ni pun you rasa you boleh buat. Okay, you pun seronok buat. Okay, yang pun nak buat lagi lah. Okay, nak buat pula. Sebenarnya, dia kata kita kena stop buat di saat dia panggil kalau kita belajar differentiation tu maksimum lah. Waktu kemuncak tu sebenarnya kena stop. Cikgu pun kata, kenapa macam tu? Dia kata, yalah sebab sebenarnya bila sampai kita, betul lah macam graf kita belajar tu kan, ada certain time kita akan sampai the maximum.
maximum point tu. Ya, turning point kita tu maybe kita assume kita akan dapat yang maximum point. Maksudnya maximum point tu di saat you berada pada maximum point tu, you rasa excited, you rasa boleh buat. Tapi ada masa nanti you akan rasa macam tiba-tiba lah kan. Contohlah, you tiba-tiba you buat soalan, you nak buat soalan nombor 2E. You dah dapat lah nombor 1, dapat 1A, B, C dapat. Tiba-tiba nak buat 2E, 2E tak dapat. You pun rasa boleh rasa down. Kalau you stop kat situ, ketika you rasa down dan you rasa macam tak boleh nak buat, itu sebenarnya tidak bagus untuk you punya emosi. Sebab tu teacher tak suruh pun you all buat buku top class tu. Habis, you jangan kata, satu hari plan, okay, you pun buat jadual nak study. Satu hari, habis topik, trigo. Sebelum ni buat probability, distribution. Habis, satu hari nak siapkan satu. Tak boleh, tak betul. Buatlah sikit-sikit. Buat sikit-sikit. Bila kita buat, kita faham, kita menghayati, insyaAllah kita ingat. Okay, besok kita buat lagi 3 soalan ke 4 soalan ke 5 soalan. Ya? Itu cara dia. Nampak tak? Hanya video gelojoh sangat. Okay, apa lagi yang dia share? Dia kata, janganlah study last minute. Okay? Jangan study last minute. Dia kata otak kita ni macam komputer juga. Contoh, dia kata dia student dia bila tanya, bila study? Kan, admit. Bila study admit? Malam tadi. Hari ni exam, malam tadi baru study. Baru cover semualah. Baru dapat dah faham. Rasanya macam faham dah sebab malam tadi baru study. Bila result memang tak perform lah. Sebab apa? Malam tadi you baru nak masuk segala bab ni. Ada masuk 6 bab contoh kan. Exam ataupun ujian ada 6 bab. You baru malam tadi nak masuk semua. Kat situlah nak ingat differentiation, nak ingat turning point. Kat situlah kepala you nak ingat integration, properties of integrations, macam mana nak check area. Kat situlah masa malam tadi itulah baru kepala you nak cari volume using integrations. Kat situlah masa itulah kepala you baru nak check probability sama ada tahu, baru faham apa dia normal, baru macam mana lah, dia macam komputer juga lah. Macam mana lah you tiba-tiba nak susun data tu. Cuba you kalau you study konsisten daripada sekarang, okay, you tengok. Okay, sekarang you faham konsep probability distribution contoh kan. Binomial. Okay, binomial, apa konsep binomial? Kena faham binomial. Okay, you dah study dah sekarang ni. There should have 2 outcome, success or failure. The probability should be same. Lepas tu the independence. Okay, you letak. Otak kita macam tu lah susun juga. Okay, dia pun dah simpan dah benda tu. Okay, and then besok you tengok pula normal. Normal kena buat graph. Kalau nak cari probability, tengok yang luar, tengok table juga ataupun boleh guna direct, guna calculator. Tapi mesti ambil greater than ataupun shaded yang sebelah kanan. Okay, simpan. Lepas tu tiba exam barulah keluar balik. Macam mana cara nak keluar balik? Buatlah soalan. So malam tu patutnya buat soalan sikit. Tengok ya. Tengok summary for each topic. Barulah tersusun. Ini kalau lah macam besok nak pesa, malam ni ataupun hari ni baru you nak study, semua nak masuk. Itulah. Itu yang kadang-kadang bukan tak boleh jawab langsung. Boleh hak mana ingat lah. Hak mana yang sempat tersusun dengan baik lah dalam kepala you tu. Okay? Tu kita kena faham lah konsep tu. Sebab tu kita tolonglah janganlah tunggu last minute baru nak study. Macam ni you dah tahu dah bila you nak pre-trial, so supposedly you dah boleh plan lah kan. Macam mana you nak study, so apa benda you nak study dah ada dah. Walaupun you akan ada camp, I know some of you macam tak ada camp pula, tak boleh nak rehat langsung. Kita kalau kita fikir nak rehat, memanglah kita memang tak cukup masa 24 jam tu kalau kita fikir nak rehat. Jadi kenalah tahu dan faham kenapa kadang-kadang kita ni dirancang oleh orang lain. Sebenarnya konsep dia satu saja. You kena berfikir dari segi. You tak boleh fikir, cikgu ni maktab ni buat camp ni tak bagi rehat ke? Kan takkan cuti pun ada camp. So tak boleh nak cuti langsung, asyik ada nak kena belajar je. So kalau you fikir macam tu, memang you akan dapat macam tu lah. You akan dapat macam tu. You akan dapat benda yang macam something like negatif jugalah dalam kepala you tu. So you kena fikir, okay, kenapa mak tak buat? Okay, fine, nak tolong. So dia fikir itulah masih sesuai. Kalau you tengok ada certain subjek dia buat seminar. Kalau macam NMAT, teacher tak buat seminar, teacher nak habiskan 2 syllabus. Okay, nak settle 2 syllabus, so teacher tak memilih untuk buat seminar.
Ada subjek-subjek lain untuk waktu camp ni dia akan buat seminar. Jadi gunakanlah peluang itu sebaik mungkin. Jadi kena faham, kami ni sebenarnya tak senang duduk pun. Dan tak rasa sangat seronok duduk kat rumah, ajar you macam ni. Sebab tak tahu, sebenarnya kepala otak selalu mikir. You tak, bila teacher tengok quiz, teacher bukan nak membebel. Tapi ini realitinya, bila teacher tengok quiz, tengok dalam GC, 9 orang baru hantar kelas C. Tak sampai 10 pun quiz probability distributions tu. So, what do you expect? That macam mana teacher nak takkanlah you rasa teacher happy ke macam you dapat dengan quiz tak hantar. Of course lah teacher ada banyak kemungkinan, sama ada mungkin lah you ada problem lain ke, you tak faham ke, you saja tak nak buat ke. So you kena berfikir. Biasa you dah sampai dah umur 17 tahun dah kena berfikir secara matang. Dan teacher dah pesan awal-awal pun dah banyak kali cakap, you sepatutnya dah bersedia dengan apa sahaja ataupun keadaan situasi sekarang yang mana you kena accept belajar online ni. Masih lagi ada yang tak boleh accept belajar online, tak faham, tak menjadikan alasan masalah data keluar masuk itu normal lah, tak apalah. Normal keluar masuk kita pun faham juga dan cikgu-cikgu pun faham lah you keluar masuk dan tak ada pula you keluar masuk sampai kita you tak datang lah. Tak boleh lah, tak ada pun fikir macam tu kan, sebab kita pun faham that your condition. So you kena accept lah. Ini benda kecil dari hidup you. Tengok orang kat luar sana lagi dahsyat. You tak tengok ke dekat Instagram orang bersepah jual benda, jual barang tepi jalan, bawa anak, duit tak ada, kerja tak ada, tak boleh nak pergi kerja, putus pendapatan. Masalah di luar sana itu lebih besar kalau nak compare dengan masalah kita yang terpaksa belajar online. Masih lagi ada orang care, masih lagi ada orang plan untuk bantu kita. Dan dia ada jugalah bila kami bincang dengan cikgu-cikgu, ada kata mungkin ada yang pressure sebab ada parents yang buat tuition luar. Tuition luar pun pack juga. Tiba-tiba dengan sekolah lagi. Kena plan. Kena plan lah benda tu. Ataupun kalau macam benda tu serentak, kena cek alternatif lah. Teacher rasa kalau tuition luar, of course you boleh tengok balik video tu. Boleh tengok balik. Teacher pun tahulah sebab anak teacher pun teacher masukkan juga tuition online ni. So teacher tahu. Dan memang kadang tuition online ni, ada cikgu dia sepatutnya waktu tu kelas tu hari Jumaat atau hari Sabtu saja. Tapi tak, tiba-tiba cikgu tuition kata, hari ni saya nak extra kelas lah petang. Setiap hari dia tengok Ahad, ada Isnin, ada. Kata setiap hari ke cikgu YouTube buat extra kelas? Kata dia. But you have to accept. Okay, accept. Kalau you rasa you tak mampu on that time, clash ke? Okay, because of course, tuition luar berbayar ni, dia akan ada video. So dia akan jagalah dia punya quality, dia punya perkhidmat servis dia tu, so you boleh tengok balik. So kena plan lah macam tu. Jangan jadikan apa-apa yang kita terpaksa hadapi sekarang sebagai satu beban. Dalam lama you akan stres lah. Bila stres you akan tertekan. Bila kita tertekan ni, dia tak memberi faedah pada siapa-siapa pun. Dia hanya akan merosakkan diri kita sendiri. Sebab bila kita terlalu stres, you akan tak boleh buat apa-apa. You tak boleh buat apa. Dan you memang tak boleh berfikir dengan baik. Of course you tak boleh study dengan baik. Okay? So sebenarnya penyelesaian yang terbaik adalah bacalah Quran. Of course you baca Quran setiap hari. Budak menghafal Quran kan. Nak compare dengan budak amat asal lain, belum tentu lagi keadaan dia macam mana. Daily life dia macam mana. Tapi you yang sepatutnya pelajar ulul albab ni pegang Quran. Orang yang pegang Quran ni sepatutnya hatinya lebih tenang, terbuka. Kena accept. Kita tak tahu lagi apa akan jadi. Akan datang. Kau tengoklah berat berapa banyak pula dah kejap-kejap baru rasa nak reda dah varian ni pula. Varian Delta lah. Sekejap lagi datang varian Alpha lah apalah. Kita pun tak tahu. So bila benda ni nak habis pun kita tak tahu. So kenapa kita nak fikir benda yang kita tak tahu? Kita kena fikir apa yang sepatutnya kita buat dengan situasi semasa, situasi sekarang. Okay? So tolong fikir betul-betul. Okay? Jangan melayan sangat perasaan kita yang stress, tension, Teacher tak nafikan, maybe ada yang duduk rumah pun rasa macam tak happy juga kan duduk rumah. I know that bukan semua parents dapat menyediakan your daily life dengan baik kan, dengan adik-beradik lain, dengan keadaan rumah dan sebagainya. Tapi kena bersyukur lah. Bila kita syukur ni, kita tak fikirlah sangat yang kita ni macam kekurangan situ, kurang sini, kurang situ. Sebab tu kita sebenarnya satu cara untuk mudah kita bersyukur, kita kena tengok orang yang lebih susah daripada kita. Bukan tengok orang lebih susah untuk kita rasa bangga diri kita hebat, kita bagus, kita beruntung. Tapi kita bersyukur
supaya kita nampak, kita nak, oh ada orang lain lagi susah. Ada orang lain yang perlu bantuan, ada orang lain yang sampai internet langsung tak boleh buka. Orang lain yang duduk pelajar, duduk kat kampung. Kalau anak orang asli dan sebagainya tu, lagilah. Okay? So tolonglah. Ya, tolong, teacher minta sangat. You berfikirlah secara rasional, ya, dan menerima. Kita ni hidup sebenarnya memang kena menerima lah. Menerima kadar dan kadar. Allah bagi, ini memang Allah bagi ujian dah kat kita ni. Bukan kat you je, semua. Semua orang satu dunia ni dah terima. Tapi macam mana kita nak accept this situation, itu memang bergantung kepada diri kita lah. Okay? So sama jugalah untuk you all. Panjang pula aku berceramah. Tapi nak ceritanya macam tu lah. Sebab tidak ada dengar-dengar lah kan. Pasal form 5. Duk stress. Dah apa? Burn out apa benda ni. Jangan duk layan lah. Jangan duk layan lah benda-benda macam tu. Okay. So hari ini insyaAllah kita akan tengok chapter 6. Okay. Chapter 6 ni kita dah kata tadi. Bagi siapa yang baru masuk. This chapter is normally they have in paper 1 and paper 2. Okay. Dan kalau nampak tu macam banyak dan teacher pun rasa macam banyak dengan syllabus sekarang. Sebab kalau you tengok notes dalam textbook tu pun detail lah, dia terang satu-satu. Okay. Tapi teacher cuba buat juga slide ni untuk compile lah a few things. Okay. A few things that teacher combine sekali. So ada juga tambah-tambah sikit. Teacher kata teacher tak minta you print pun this note. At least bolehlah tengok-tengok. Okay. Rasa nak relax sikit, tengok sekejap lah, at least kok lah dengan tengok tu dapat, orang kata dapatlah, melekat lah sikit-sikit macam tu kan kat dalam kepala tu dengan tengok contoh. Tapi sebaik-baiknya bukan sekadar tengok, you juga kena buat. Okay. So hari ni first teacher harap teacher akan dapat cover 6.1 and 6.2 pun dah cukup. Okay. Next nanti barulah kita akan cover dengan 6.3. Graf ni rasanya memang kena satu masa juga. Okay. Ada beberapa konsep graf yang teacher kena explain. Because it's normally dekat paper 2. Dekat paper 2 dia akan ada lukis graf. Okay. So lukis graf, solving using graph. So yang tu kita kena ambil masa sikit. Macam 6.4, 6.5 tu. Maybe I can combine in one time. Because just nak explain kat you pasal basic identity. Double angle dengan apa tu? Additions formula. Sebab dia punya soalan dia lebih kurang sama je. Sama ada proven, soalan yang kena buktikan, ataupun dia akan pergi masuk dekat solving. Okay. So insyaAllah lah. Hopefully apa yang teacher terang kat you ni, sebab cakap tadi bukanlah benda yang baru. Sebab you pun baru belajar juga figur dalam matematik. Okay. So, firstly, apa yang you kena tahu sebenarnya pasal positive and negative angle. Okay. Positive and negative angle. Teacher nak share ni. Okay, sekejap. Saya nak share yang ni lah. Positive and negative angle. Sekejap. You all kalau mengantuk ke apa ke, pergilah ambil air tu. Makan coklat ke, gula-gula ke. Okay, for this chapter, firstly kita kena tahu pasal positive. Teacher say this one, kalau kita tak terang pun you all dah tahu sebab this one you dah belajar dalam maths kan, betul tak? Positive dengan negative angle ni. Kelas? Betul. Okay, apalah. Korang kalau kelas S apa ajar maths Teacher Azimi. Kalau kelas C? Universiti siapa ajar maths? Teacher Rusmastura. So we have that you should know kita ada positive and negative angle. Ya, dan this
apa yang teacher lukis kat you all yang nampak ni, kat sini pun you sepatutnya dah tahu dah. This is quadrant 1. We have quadrant 2. Tak tulis macam tu ya, quadrant 2. Okay. Then we have quadrant 3. Banyak benda sebenarnya dalam quadrant ni yang kita kena ambil tahu. Dan kita sepatutnya tahu. Okay. Di quadrant ni saja nak cerita pasal quadrant ni memang banyak lah. Tak banyak benda nak kena tahu. Okay. So apa yang ada kat sini, firstly you kena tahulah positive negative angle. Kalau positive angle, dia anti-clockwise ke clockwise? Kelas. Anti-clockwise ke clockwise? Dia berpusing tu. Clockwise. Clockwise. Macam ni kan? Ya ke? Positive angle. Anti-clockwise. Anti-clockwise. Sebab dia daripada sini kan? Daripada sini, positif. Pergi sampailah ke sini semula. Okay, that one is positive angle. Ni. Okay. So positive angle contoh ini. Okay, kita letak nilai. Kat sini we have 0 degrees. Also we have 360 degrees. Ataupun kat sini juga sama dengan 2 pi. Betul? 2 pi radians. Kan cakap tadi angle dalam trigo function you kena tahu dua-dua. In radian and in degree units. Okay? So kat sini this one ini kalau kita tengok ni pada pasal H ni is 0 degrees, 360 degrees or 2 pi. Saya terus tulis And kat sini akan ada 90 degrees ataupun pi lah. Tak payah bukan ada pi lah. Okay, ni ada pi. 90 darjah ataupun pi radians. And then kat sini kita ada 180. 180. So kat sini salah bukan ni pi, ni pi over 2. Is it? Kat sini kita ada pi. Kan sebab pi dia nilai pi ni, kita panggil pi radians. Nilai dia sama dengan, boleh disamakan dengan 180 darjah. Okay, this is 90, of course bila you ada 90 degrees, so it means that you have to pi over 2 radian. If you have 180 degrees, is equal to pi radian. So kat sini kita akan ada 270. Ataupun kalau dalam radian kita ada 3 over 2 pi radian. Basically ini sajalah yang you kena ingat. Okay. Cuma nanti bila kita belajar special angle, of course we have others angle macam you kena tahu macam 45 ataupun 60. Nanti kita tengok yang tu lah. So ini dalam quadrant tak habis lagi ni. Ini yang teacher baru terang untuk positive angle. And then we have negative angle. Kalau negative angle ni clockwise lah kan. Dia akan pusing daripada ni. Dia terbalik. Dia pusing daripada sini. Salah. Kasih. Kejap. Dia pusing daripada sini lah. That one is negative angle. Okay. So you kena tahu lah direction dia. And we have positive and negative angle. Kalau dia pusing daripada clockwise or anti-clockwise. Okay, apa lagi kita kena tahu dalam positive and negative angle ni? Itu je lah. Quadrant mana? Of course you kena tahu macam mana dia punya direction untuk positive and negative angle. Okay? Okay, kemudian cuma apa yang you kena tahu lagi, misal kata soalan macam ni. Katakan soalan kan, macam tadi kita tengok ada dalam self exercise 6.1 tu, ada soalan you kena pasti positions for that angle dalam quadrant kan. Contoh macam dia bagi 800 degrees. Kat mana? Di mana kedudukan angle 800 darjah ni? 800 darjah. So sebenarnya kalau kita nak guna konsep mudah,
you jangan complicated sangat. You tahu one cycle, satu pusingan adalah 360. Okay, so kalau 360 tambah 360 dah 270. Maksud ini dah lebih daripada 2 cycle kan. So kita tolaklah dengan berapa? 2 kali kan. Dia dah sebab 360, satu one complete cycle ni 360. Ni kalau satu. Kalau 2, mesti dia akan jadi 720. Sekarang dia nak 800. Of course gitu ya, you tolak. Macam ni. Sebab dia 2 kali. Dia ada 2 kali pusingan. Nanti teacher tunjuk. Okay. So 2 kali pusingan ini akan jadi 720. So ada berapa lagi balance dia? Ada berapa lagi balance? 800 tolak 2 kali 360. 80. Okay. So 80. Ataupun you boleh tulis macam ni. Ataupun you boleh tulis means that 800 degrees ni adalah bila you tambahkan 2 kali pusingan 360 dengan 80. Okay. So, bila 2 kali pusingan ni maksudnya you akan dapat complete lah. Complete cycle. 360. Contohlah. 1. 360. P balik. 2. 720. Sekarang dia tambah pula 80. Mestilah kat sini. Lebih kurang. Maksudnya kita punya 800 degrees tu kat sini. Macam tu lah. Kat sini. Dia punya sudut 800 darjah tu di mana? Di kuadran yang pertama. Okay. Ini konsep dia. Kalau dia bagi dalam degrees lah. Okay. But let's say kalau dia bagi dalam radian, biasa dalam degree tu insyaAllah juga. Cuma dalam radian kadang-kadang you tak nampak. Kalau dalam radian, Maisa kata dia bagi 19/6 pi radian. Okay. Actually dalam radian ni sebenarnya kalau kita tak nampak lah benda ni dalam radian, tak ada masalah pun. You ambil lah masa sekejap. Hodus yang rasa macam nak kira radian ni macam complicated kan. You ambil masa sekejap, you pergi tukar dulu kepada degree. Itu cara yang pertama you boleh buat. Okay, cuba you tukar sekejap. 19/6 pi tukar kepada degree. Ingat tak macam mana formula dia? Benda darab macam mana? 19/6 pi. Ingat, radian nak tukar kepada degree. Yang ni you belajar kan dalam Trigo Maths kelas. You belajar tak radian kepada degree? Degree kepada radian semua ni? Ataupun dalam skala measure kita belajar kan? Ingat, bila daripada radian nak tukar kepada degree, of course you kena darab dengan degree lah. Degree dia berapa? 180. Okay? 180. Okay, cuba you darab sekejap untuk teacher. Ada pula kereta aku ni, tak ada pula kat sini. Siapa nak cuba tolong darab sekejap untuk teacher? Cuba sekejap. 180 kena bahagi dengan pi. Macam gitu formula dia. Daripada radians units to the degree. Berapa? Ini metode yang pertama. Metode yang pertama bagi siapa yang tak nampak. You nak kena apa nama ni? Nak tolak dalam radians juga. Ataupun dalam pi juga. Berapa dapat? Cuba kira. Dapat apa ni? Pi ni boleh potong dah lah. 19 darab 180 bagi 6. Berapa? Allah, aku ni kalkulator pun tak ada pula kat sini kalkulator je. 570. Okey, dia kata kat you dah kira kan, you dapat 570. Okey, ni memang you kena bagi jawapan dalam radians tapi tak apa. Misal kata kita tak nampak, kita pun nak tukar pada radian kan, nak tolak berapa? Okey, tak clear benda tu. Okey, fine, tak apa. Kita buat cara macam tadi. Okey, 570 ni bermaksud 360 tambah berapa? Sebab dia tak akan jadi dua pusingan. Sebab 2 pusingan 720. Tambah apa? 210. 210. So kalau kita lukis, kita ada 1 pusingan lengkap 360. Kemudian 210 kat mana? Okay, tengok tadi kan. 210 mestilah dia dekat, mana kita tulis tadi? Dekat kuadran yang ketiga. Ni 90
kat sini 180. Okey kat sini. 210. Okey. Bermaksud you punya 510 ni berada dekat kuadran mana? Kuadran yang ketiga. Okey, kuadran yang ketiga. So maksudnya betul you boleh lah. So means that 19 over 6 pi radian ni berada pada lies on kuadran 3. Tak ada masalah pun. Ya. Misalnya daripada kada, you nak pergi duk tukar jadi pi kan? Okey, 19/6. Cuba tekan calculator. Kalau mix number dia berapa? Ni kalau kita nak buat dalam pi lah kononnya. 19/6 ni dalam tukar pada mix number jadi berapa? You tekan calculator you tu. 3 1/6. Berapa? 3 1/6. 3 ke 2? 3. 3. 3/1/6. Ya, macam tu. 3/1/6. Oh, kalau 3/1/6 tak boleh lah juga nak guna yang ni. Tu je rasa kalau you guna radians nanti you tak nampak. Macam sebab kita tak biasa. Kita memang tak biasa guna radian ni sebab kita biasa guna degree. Allah Akbar. So, tak payahlah you fikir-fikir nak guna, nak tukar tu, nak tahu kedudukan dia, nak biarkan dalam radian tu. Tak perlu. Okay, but certain time memanglah. Kalau graph, contoh nanti dia bagi angle tu dalam radian, so kita kena letak dalam radian jugalah. But di sana kalau sekadar nak tahu kat mana kedudukan dia, okay, dalam Cartesian plate, nak tahu kuadran 1, 2, 3, you change dulu kepada degree and then daripada situ you boleh buat macam tunjuk tadilah. Okay. Ni contoh. Okay, kemudian okay, itulah sebenarnya 6.1 tu itu saja. Dari segi positive and negative angle. Sekejap tak benda lain nak tunjuk. Sekejap. Okay, tak ada. Saya itu simple dia untuk positive and negative angle. Cuma nanti teacher akan kita akan tengok lepas ni. Ataupun sekejap teacher bagi satu contoh lagi. Teacher bagi satu contoh lagi lah radian ni. Sebenarnya bukan sebab apa. Sebab tak maulah benda-benda yang kita rasa macam sebenarnya benda ni mudah je, basic. Tapi kita tak boleh jawab. Bahaya Kadang-kadang paper 1 dia pelajar, dia tak boleh score paper 1 sebab dia sangkut dekat soalan basic. Kita tak nak lah you tersangkut pula kat soalan basic. Okay, this example 1, example 2, kita nak example 3. Kita pakai sini Okay, let's say you ada, teacher minta you tentukan kuadran mana Ni untuk negatif pula. Tadi kita duk cuba hak positif je kan, kita cuba yang negatif pula. Negatif 320. Boleh tak you cuba buat dulu, teacher nak tengok. And then next is jauh sangat. Negatif 320. Okay, cuba tentukan dekat kuadran mana. Lepas tu negatif 7/2 pi. Tapi ni tak payah kau lukis ni. Ni tahu dah sebab dia negatif. Tapi dia mesti start. Negatif mesti start daripada kuadran 4 kan. So maksudnya berada kuadran mana ni? Negatif 320 kat kuadran mana? Kuadran 1. Ya, kuadran 1. Ya. Sebab dia start kat sini. 320 ni kuadran 1. Dia kan start pada sini kan. Nanti clockwise. So kat sini. So maksudnya dia akan berada dekat kuadran 1. Ni kena faham kalau sudut yang negatif. Jangan pula hantar tukar pula. Dia dah jadi, kuadran tu masih lagi sama. Cuma kita punya angle tu bergerak daripada bawah ni. Clockwise. Is it clockwise? Sebab dia negatif. So bila gerakkan, mesti ada pada kuadran 1. Okay. Kalau yang ni negatif 7/2 pi. Okay. Let's say ada negatif 7/2 pi. You boleh tukar dulu kepada degree
Macam teacher buat tadi. Pun boleh. Apalah kuduh resign nak ini jap. $72, sorry 7/3. Teacher nak buat 7/3. Sorry 7/3. So negatif 7/3 pi. Sheet negatif 7/3 pi ni adalah ni tak? Okay. Siapa dah dapat dah? Dekat negatif 7/3 pi tu dekat kuadran mana? Quadrant 4 teacher. Siapa jawab tu? Irfan eh? Irfan, you buat, you tukar dulu pada degree ke tak? Tukar pada degree. Tukar pada degree jadi berapa? Berapa degree? 420. 420, okay. Okay. Macam Irfan buat, tukar pada degree pun betul macam ditunjuk tadi kan, pun boleh juga, okay. So, yang akan dapat 420. Kalau you tukar pada degree, okay. Negatif 420 darjah. So, kalau you lukis sebab dia negatif, kita set daripada bawah. Dia akan sampai satu complete cycle lah, kan. Sebab dia sampai lebih pada 360, kita lebih sikit. Jadi negatif 420 ni sama dengan, dia mesti tambah berapa? Tambah apa? 60 eh? 60. Dia kat sini. So dekat kuadran yang keempat. Okay? Saya dah tunjuk kat you macam mana nak guna pi juga. Korang paling senang korang tukar je kepada degree. Okay? Tukar pada degree, lagi nampak. So you tahu as long as you dapat bezakan, bila dia positif dia akan bergerak anti-clockwise. Bila dia negatif, same lah, sama. Okay, sama ada positif, negatif, either in degree units or radians units. Okay, boleh kelas? Boleh tak setakat ni? Ni baru nak terang 6.1 ni. 6.1 tadi apa yang kena tahu? Tentang positive angle, negative angle. Okay, in which quadrants or degree units, and then macam mana nak tentukan positions your angle, either positive or negative, either in degree or in radians. Okay, itu selesai 6.2. Okay, kemudian kita 6.2 pula, 6.1. Kemudian kita nak pergi pada 6.2. Okay, 6.2 ni dia panjang sikit, sekejap. Okay. Mana kita nak tunjuk kat you all lah. Kita tengok kalau dalam, sekejap, nak share yang lain. Ada siapa-siapa terkeluar ke ni? Boleh tak tolong tengok? Siapa tolong tengok ni? Presiden kelas F, tolong tengok siapa yang tak ada sekarang ni? Kelas C tolong tengok siapa tak ada. Kelas C cukup je. Ya ke? Kelas F? Sebab korang ni sepatutnya termasuk dengan kita ni sekarang ni 50. Tapi aku tengok ada 49. Teacher, Syafiqah ada appointment. Syafiqah mana? Oh, Syafiqah kelas F? Appointment apa? Appointment apa kesihatan? Tahu teacher, dia tak bagi tahu saya. Habis tu, mana you tahu dia ada appointment?
Ambil attendance tadi ada orang tulis dia pergi appointment. Hmm. Okey, okey. Maksudnya kelas F Syafiqah je lah tak ada ni. Ha? Syafiqah je lah tak ada. Tolong tengok balik siapa Ni kelas F tengok siapa lagi yang tak ada. Perempuan Tika dia tak ada, Syafiqah dia tak ada. Ya. Boys? Cukup. Yalah korang ni cukup. Okay, ni tadi So kalau you nak practice lagi, okay, you nak practice, you tengok ni, self exercise. Nampak teacher share ni? Self exercise 6.1. Okay, yang ni dia bagi dalam supposedly tukar sekejap Tak maulah share ni, tak boleh counting. Sabar. Salah pula buka yang ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Sekejap, sabar. This is... Okay. Okay, we have done 6.1 pasal positive negative angle dan macam mana you nak present dalam Cartesian plane. We have sama ada dalam degree atau radian units. Okay, ini contoh soalan dia kan. Nanti you cuba buat lah. Sebab sebenarnya dalam dalam buku ni, dalam you punya textbook tu, dia bagi macam ni ada minit. Minit ni pun kalau dia sebenarnya dalam calculator boleh tulis juga dalam minit ni kan. Degree minit ni kalau tak pandai, hang tulis tukarlah minit ni kepada degree juga. Okay, ini. And then ini tadi ada perpuluhan, tak ada beza apa pun. Yang ni ada negatif. Okay. And then radian, kalau radian units, okay. Oh, yang ni dah suruh tukar angle kepada radian kepada angle. Yang ni you tahu kan? You dah belajar tak yang dalam maths ni? Kalau you tak tahu, cikgu kena terang ni. Cikgu tak pasti dalam maths you belajar tak? Tukar pada radian ke angle. Tapi cikgu tu dalam, kalau nak ingat balik, ingatlah konsep dia daripada degree. Allah apa ni? Daripada degree, ingat ni je lah. Tak apalah, cikgu terang balik. Daripada degree. And then we have radian. Okay, kita ada 2 unit untuk theta. Okay, degree and radius. So daripada degree kepada radius, kita kena ni. Daripada degree, macam soalan nombor 1 ni lah. Daripada angle you sekarang semua dalam degree, nak tukar pada radian, you kena darab dengan pi bahagi dengan 180. Logiknya di sini nak ingat mestilah tukar kepada pi. Sebab apa? Pi tu unit radian. Yang kita nak tukar daripada degree kepada radian. Konsep logiknya lah. Kalau nak ingat tak payah duk mengapal semua. Okay, kemudian daripada radius to the degree units. Nak tukar. Ni. Macam soalan nombor 2 ni. Sama ada dia bagi you pi ke tak pi tak ada masalah. As long as all the angle in radians. So kalau you nak tukar kepada degree, you kena darab. Logiknya mestilah darab dengan something yang degree. Nilai degree. Berapa nilai degree? 180 bahagi dengan pi. Okay? Ini formula ni. And then nak tentukan kuadran tadi teacher dah tunjukkan. Macam mana? Kalau macam ni of course lah first kuadran. Okay? Kalau negatif ingat dia kena start daripada bawah. Kalau 340, negatif 340.5. You rasa ni kuadran mana? Siapa nak jawab? Tak payah lukis-lukis, kita boleh tahu dah ni sebab dia kurang daripada 360 ni. Dekat kuadran mana?
Dan 1 kan? Sebabnya dia pada bawah. Okay. Hal lain ni, you cubalah buat nanti. Sama juga. 4 radian. Apa nama ni? 5/3 pi radians. Okay. Negative or positive angle. Okay, kita. Yang ni pun something yang bukanlah something new pun untuk you all kan. You dah tahu dah, you dah belajar masa form 3. We have that right angle triangle ni. We have hypotenuse. You got opposite side, adjacent side. But actually opposite and adjacent side ni kita tak boleh tentukan because it depends on the positions of theta. Theta boleh jadi dekat A atau boleh jadi dekat B. Okay. So adjacent side and opposite side is depends on you punya position of your theta. But the hypotenuse as long as is opposite with 90 degrees, that is the hypotenuse side. So yang ini nak ingat sin, cos, tangent. Berapa kali dah ni ingat? So ingatlah so catua. Kan so catua tu. Kan opposite, hypotenuse, adjacent hypotenuse semua ni. And then okay, ni cara. Ni juga apa nama ni? Selain daripada sebelum ni masa form 3 tahu sin, cos, tangent je. But then we still another 3 ratio for trigonometry is cosecant, secant and cotangent. So macam mana nak ingat cosecant ni? Cosecant ni adalah 1/1 over sin. Okay, 1 over sin. Cosecant, mana nak tulis aku ni? 1 over sin. Macam mana nak ingat? This is 1 over sin. You tengok letter yang ketiga. S. 1 over sin. Okay, second 1 over cos. 1 over cos. Macam mana nak ingat dia ni second ni 1/cos? Tengok letter yang ketiga dia. C. Faham tak teacher kat ni? Nak ajar cara nak ingat. Mungkin you belajar dengan cikgu lain ke apa, dia mungkin ada terang cara lain. Tapi pada teacher ni senang. Kau tengok huruf yang ketiga daripada perkataan tu. Okay, cotangent. Cot. Huruf ketiga T. Maksudnya ini adalah 1/tangent. Ingatlah. Ada certain question yang you kena guna yang ni lah. Opposite hypotenuse, adjacent hypotenuse segala bagai ni. Ini memang kena guna formula ni bila dia bagi diagram. Betul, soalan tidak bagi diagram, but you have to find the value of cosecant, secant or cotangent. Tak ada diagram. Just value. Then you kena guna formula ni yang teacher tunjuk ni. 1/sin, 1/cos, 1/tangent. Yang ni. Ni kan. Ini kalau biasa kadang-kadang dia tak bagi diagram. So kita terpaksa lah guna yang ni. So cari ingat letter yang ketiga tu. Ya. Okay, ni soalan dia example 2 dia kata. Okay, cari. Ini macam soalan form 3 dia kuasa ni. Tapi dia tanya cosecant, secant dengan cot kan. Biasalah kalau dia bagi right angle triangle tu dia tak akan bagi salah satu. You kena cari sendiri ya. Untuk uji you punya previous knowledge Pythagoras theorem ya. So cosecant kalau you tak ingat nak buat ni cosecant, tapi you wajib tahu cosecant is 1 over sin. Jadi bila nak cari cosecant, if you have all the side in triangle, terbalikkan je lah. Kalau soh tadi opposite hypotenuse, jadi nak tahu cosecant, hypotenuse over opposite side. That's all. Macam tu je. Ini yang teacher kata tadi, yang tidak bagi diagram. Example tu, you support with the diagram. Okay. So you boleh guna formula ni. H over O. Macam ni lah. Ya. H hypotenuse opposite, hypotenuse adjacent. Teacher tak sebut benda ni sebab teacher kata, nanti banyak sangat benda kau nak ingat. You faham konsepnya, as long as you ingat, macam ni, cosecant, kalau tadi sin O over H. Okay. Supaya kita tak ada lah complicated sangat. Alamak. Kejap. Teacher nak angkat phone jap. Hello? Salam kat dah? Petang esok? Petang pukul apa? Dekat mana? Oh, yang sekali yang saya MRSM tu? Betul dia boleh pergi jelas tu? Okey, tak ada. Yes. Oh.
nama ada kat situ dah lah besok petang. Okey okey. Okey Kak. Baik baik. Okey Kak dah. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, sorry. Teacher kalau call biasa tak ada juga aku angkat. Ini pasal vaksin ni terpaksalah juga mengangkat juga call tu. Okay, so you all ada kat situ lagi ke? Ke dah keluar? Ada teacher. Okay, inilah contohnya ya. Maksudnya you kena faham. Okay, contohnya cosecant ni dia memang ada dua formula. Okay, cosecant dia ada formula yang guna side ni maksudnya macam we have hypotenuse over opposite. Bila nak guna? Bila kita punya soalan tu dia support dengan diagram lah. Dia bagi diagram triangle, right angle triangle. So all the sides semua dia bagi ni. So kita guna formula ni. But they have certain time that kalau soalan itu dia tak ada diagram. Dia bagi nilai saja. Contoh macam example 3 ni. Dia bagi alpha is 56 degrees. Okay. So kata use calculator to find the value of cosecant alpha. Okay. So yang ni you tak boleh guna formula ni tadi. Hypotenuse over opposite because you tak tahu. Kita tak ada diagram and kita tak tahu pun adjacent side, opposite side tak tahu. So apa yang kita kena buat? Kita kenalah guna formula cosecant theta is 1 over sin theta. Faham jadi kena pandai menggunakan formula dalam bergantung kepada soalan. Dalam situasi itulah maksudnya kalau ada diagram and you know all the sides, so you boleh guna formula tu. Formula hypotenuse over opposite side. Kalau you tak ada apa-apa diagram, so you just give the cosecant is 1 over sin. Okay. Okay, and then jawapan ni kalau you guna calculator, you guna calculator, format ni sebaik-baiknya setakat ni dia tidak ada ubah lagi lah. Sebabnya kita bagi dalam 4 significant figures. Okay, setakat ni tak ada dengar lah mana-mana tak boleh ubah ke apa. Nak selamat kita bagilah jawapan dalam 4 angka. 4 significant figures. Okay. Oh, teacher sambil-sambil tu lah tak. Teacher kan ada share dengan you all kan. Apa nama ni yang apa? Cikgu Aizudin tu. Cikgu Aizudin tu dia nak apa? Dia memang buat kelas Cikgu Aizudin dia cikgu tuition. Siapa pernah join Cikgu Aizudin punya kelas? Siapa pernah join? Ada tak siapa-siapa pernah join Cikgu Aizudin? Teacher share dalam grup tu. Tak pernah.
Tak pernah. Okey. Nak cerita sikit pasal Cikgu Aizudin ni. Siapa pernah join tu dia tahulah macam mana Cikgu Aizudin tu ajar. Cikgu Aizudin ni memanglah dia cikgu tuition. Dia macam private tuition lah. Maksudnya siapa nak join macam tu lah. Dan lately ni bila dah banyak online ni memang dia banyak lah buat macam tu lah ajar. Okey. Cikgu Aizudin ajar memanglah jelaslah dia ajar. Dia memang kot. Tapi memang dia medium dia in Malay. Dia macam, tapi 7 orang. Kalau you nak daftar dengan teacher Afzal, you boleh je daftar dengan teacher. Dia kata sebab satu topik tu RM10 kan. Kalau you tengok kan, dia kata satu topik tu RM10, dia akan ajar 5 jam. Sebenarnya dia tak kena kod. Bagusnya dia, teacher rasa sebab kadang-kadang dia kata 5 jam. Sebab LMAT dia manalah sempat korang. Kalau kata 5 jam, mesti ada benda yang tak sempat nak explain. So dia akan nanti buat extra class macam tu lah. Tapi terpulang teacher tak kata you nak kena join. Nak terang sahaja. Nak bagi gambaran lah. And then kalau you rasa nak join, kalau you masuk seorang-seorang, dia kata RM50 kan untuk satu topik. Okay. Ataupun you pilih topik. Bergantung lah. Tapi kalau you rasa you tak nak join pun, tapi you nak ulang maksudnya macam you nak ulang kaji maths, add maths dengan maksudnya nak minta teacher explain buat kelas pun boleh. Kalau you request macam hari tu lah buat indices log. Sebenarnya indices log tu siapa hari tu? Aisyah dengan siapa tu? Kan? Absyah semua-semua tu. Siapa? Yang minta buat soalan SPM. Cuma teacher tak berani nak cakap dengan you. Ni sebabnya teacher takut korang tu masa tu pack sangat. Saya korang pressure pula. Banyak sangat pula kelas. Kalau you cakap Kalau kelas admit tak macam tak apa je. Aku cakap macam gitu. Lepas tu nanti dapat kat teacher macam tak sedap bila kadang-kadang sampai kat teacher tu dah lain pula kan. Kata pressure pula banyak sangat kelas dengan ada camp. Kalau you sendiri minta, okay teacher boleh tak teacher buat tajuk ni. So teacher pun kita akan boleh discuss balik akan buat. Kan? Tak payahlah kau nak bayar-bayar macam tu. Tapi kalau you rasa you mampu nak join tu, okay terpulang. Cari ilmu ni dia kata kat mana-mana macam teacher pun. Kadang dengar cikgu kementerian juga ajar, dengar cikgu SPP, teacher ada dengan cikgu-cikgu Negeri Terengganu. Negeri Terengganu dia dah sediakan modul, ada dah modul tu dengan teacher tapi dia in Malay. Teacher tak nak you pack sangat. Jadi teacher pun hold dulu, sabar. Ada dah modul. Macam Negeri Sabah kan. Negeri Sabah lagi lah budak lagi sekolah semua. Jadi dia ada salah seorang cikgu cemerlang dia tu, cikgu Alia tu pun buat juga. Diorang buat juga modul untuk ada dah juga dengan teacher. Semua ada. Tapi teacher tak nak macam bagi semua, nak bagi hempuk-hempuk orang macam tu tak guna. So macam biarlah kita ada yang apa yang you ada sekarang, buku top class, handout yang teacher bagi sikit-sikit macam tu, fahamkan yang tu dulu. Daripada teacher duk bagi. Boleh teacher nak bagi, tapi you all lah macam ya, tu teacher dah bagi hak ni, dah bagi pula ni. Kita tak payah tamak sangat lah, kita buat sikit-sikit. Yang lain-lain tu kalau tak sempat, teacher akan resume untuk you all. Nanti naik sekolah bersemuka insya-Allah, tak tahulah bulan berapa pun, bulan 8 ke 9 ke, ujung bulan 7 ke, teacher akan bagi. Itu je konsep teacher. Tak nak terburu-buru, tak nak, dia kalau duk kejar sangat kuantiti, faham tak? Kuantiti dia banyak-banyak, kualitinya tak ada. Useless lah macam tu. Okay. Jadi, berkenaan dengan cuti sekolah you all ni, walaupun teacher tahu ada waktu camp, teacher rasa nak macam ni, kadang teacher terfikir, teacher akan buat kelas mungkin kerap tetapi tidak lama. Kalau lama ni kadang-kadang kita macam yalah. Kita pun menghadap, korang tu nak menghadap je apa. Komputer tu pening juga. Kita tak payah buat lama lah. Kita buat sekejap tapi dapatlah bincang beberapa soalan untuk ulang kaji balik. Contohlah macam tu. Teacher nampak macam tu. So you kena beritahu teacher lah. InsyaAllah teacher pun memang tak ada. Teacher tak ada apa-apa pun aku ni memang ini yang kerja mengajar ni bukan aku ni berniaga ke apa, tak ada itu je kerjanya. InsyaAllah boleh lah tapi kena beritahu. So ada request untuk vektor, nanti teacher akan buat untuk vektor lah. Kalau ada yang lain-lain bagi tahu, so supaya teacher boleh plan awal bila teacher nak buat. Tapi you kena kata luangkan masa lah juga untuk apa ni bila teacher buat kelas tu. Teacher rasa kalau buat pun mungkin dalam sejam je lah macam tu kan. Tapi mungkin sejam tu tak sempat, tak habis lah nak cover semua. Mungkin terpaksa tambah lagi. Macam tu lah. Okay. Memang teacher nak buat tapi itulah teacher rasa kalau teacher plan betul-betul nak buat intervention ke apa ke semua
you pun ada subjek lain juga. Melainkan you request untuk teacher buat dan teacher akan buat. Okay? Sebab teacher pun tak nak ganggu lah masa you. You pun ada rasa nak study juga kan. Korang jangan kata, oh kenapa teacher tak buat? Kenapa? Teacher pun kata, teacher tunggu you cakap. Teacher tak nak, oh teacher yang tetapkan okay nak buat bila-bila. Lepas tu nanti you pula rasa pressure, tak masuk kan takut teacher kecil hati. Tak ada aku nak kecil hati. Teacher kata kalau kau available barulah kau masuk. Tak available tak payahlah masuk. Nak buat macam mana kan? Teacher pun faham juga. And teacher pun faham that maybe ada parents yang buat tuition luar ke apa ke. So you masuk tuition luar. So faham lah. Teacher pun faham juga sebab dia kata tu anak teacher pun masuk. Ada juga buat online tuition luar ni. So okey je lah, cuma nanti untuk kalau ada lagi tajuk lah yang you orang rasa nak kurang faham sebelum ni, nak kena ulang balik, teacher nak ulang balik, so teacher akan ulang balik lah. Okay? Tapi you kena beritahu lah kat teacher. Sekejap aku ni nak copy benda ni je Nak, teacher rasa gambar rajah ni lebih senang untuk difahami. Sekejap. Teacher dah share ke dengan you all apa-apa sekarang ni? Ke tak ada Ada ke tak ada? Tak ada. Okay, sekejap sabar. Sebab teacher tengah copy kat diagram ni sekejap. Sebab yang ini mungkin you dah tahu juga, tapi biasa ni sangat penting kan yang tidak tunjuk ni. Penting untuk you faham macam mana you nak cari angle dalam quadrants. Dalam quadrants dia, kalau dalam buku teks tu dia ada beberapa cara lah. You can use the calculator, boleh guna unit circle, boleh guna triangle. Dia kata boleh guna calculator, unit circle, right angle triangle. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Tapi tak belajar lagi iaitu graph. Sebenarnya guna graph pun ada certain questions atau nanti certain concept that kita kena cari angle tu daripada graph. Macam tu. So nak bagi faham betul-betul lah ni sekejap. Okey, sekejap ada kita. Okey. Okey, kita tengok yang ni sekejap Nampak dah? Nampak tak teacher tunjuk tu? Nampak. Okey. Ni teacher rasa notes ni agak menarik dan teacher rasa lebih mudah untuk kita faham. Seperti teacher copy notes ni. Saya kalau buka besar, dia dari besar ke? Allah. Tapi sebenarnya kalau teacher buka 100% ni, you boleh besarkan dia kat you punya screen handset ke tab kan? Betul tak? Boleh. Betul tak? Kan? Okey. So, sekarang ni kita nak masuk pada 6.2, trigonometric ratio of any angles, okay? So, for any angles that, firstly tadi kita dah, kita kena tengok that kita tahu dalam setiap kuadran ni, kita ada positive and negative angle. Itu dah clear, okay? Now, kita nak fokus on the value ataupun nilai, sin, cos dan tangent dalam kuadran, okay? Dalam kuadran. So nak contoh kat sini kan. Saya kena ukir balik. Aku nak scroll ukir balik okay, tengok kat sini lah. Yang ini mula-mula yang pertama. Okay, ni kita tulis yang pertama. Lepas tu ni yang kedua. Ketiga, kuadran ketiga. Ini kuadran yang keempat. Saya tulis. Okay, ni lain. Okay, so dekat kuadran pertama, semua angle sebenarnya all the angles
for trigonometric ratio kan, kudum pertama ni maksudnya you faham lah daripada nilai 0 darjah hingga 90 darjah. Okay. So all the value for that sin theta, cos theta and tangent theta is positive. Okay. This one you boleh guna calculator. You ambil dah satu nilai. Sudut, angle between 0 to 90. Contoh you ambil 50 degrees, 50 darjah. You carilah sin 50. Nilai dia positif. Cos 50 pun positif. Tangent 50 also positif. Okay. So kat sini kenapa dia buat triangle ni? Because dia nak tunjuk kalau macam ni nilai X kan. Okay, ni X, okay, R is a radius, Y. So kat sini dia buat P, X, Y. Ni macam koordinat lah dalam koordinat. Tapi pada masa yang sama, teacher nak lukis juga lah untuk you all. Sekejap. Wah, hati aku nampak kecil sangat. Okay. Sebenarnya dia macam ni. Okay. And then, okay. Kat sini kita, Allah. So we have that. This line, okay. So apa yang kita tahu kat sini ni mestilah radius kan? Radius for this circle. Okay. And then, kalau kita bentuk right angle triangle dalam ni. Okay, katakan kat sini kita letak sebagai, okay, this is our theta. Okay. So bila ni theta bermaksud, bila ni theta means that theta dengan adjacent side. Is it adjacent side kat sini kan? Betul tak? Kalau sini theta, yang ni akan jadi adjacent side. Betul tak? Kelas. Ini hypotenuse. Okay, katakan sekarang ni kita letak hypotenuse dia sebagai 1. Allah. Tambah. 1. Okay. So, bila kita letak ni sebagai 1. Okay. And then, of course, kita ada siapa? Adjacent lah, betul tak? Adjacent. Betul tak? Dia akan jadi adjacent. Katakan adjacent kita ni, ini X kan? Yang ini Y kan? X, Y. So, cos theta kita akan jadi apa? Cah tadi. Apa formula cah? Adjacent divided by hypotenuse. Dia akan dapat X per 1. Betul tak? Formula cah tadi. Cos kan formula dia. Nak cari, kalau kita ada right angle triangle, formula cos tadi adalah, cos theta adalah adjacent side divided by hypotenuse. Okay, tengok this triangle yang kita lukis. Yang ini hypotenuse kita letak sebagai 1. Okay, let's say the radius is 1. So, ini pada garis horizontal ni X dan menegak ni Y. So, kalau kita tengok formula cah tadi, adjacent by hypotenuse, based on this diagram, bermaksud cos theta teacher adalah X per 1. Betul tak? X per 1. Maksudnya adjacent side divided by hypotenuse. Betul tak ni kelas? Faham tak setakat ni? Refer pada that triangle tu. Nampak tak ni? Refer pada triangle ni. Hypotenuse dengan adjacent side. Guna formula adjacent side divided by hypotenuse, maksudnya kita ada X per 1. Faham tak ni? Dengar tak? Hypotenuse dia memang 1 ke? Sekarang nilai kita bagi. Nilai yang kita tetapkan sekarang ni 1. Oh, okey. Okay, kemudian sekarang kita letak sin, nak cari sin theta pula. Okay, apa formula sin theta? Tengok ni, triangle ni. Sin theta tadi apa formula dia? Soh kan? So, Opposite hypotenuse. So, based on this diagram, this triangle, apa kita punya sin theta? Y per 1. Yes, Y per 1.
Jadi sebenarnya kalau dia tanya apa koordinat kat sini, dia akan jadi apa? Cos x kan? Kat sini dia tulis xy lah kan? Maksudnya x y. Betul tak? X y. X ni lah dia bukan xy pak sini, x ni. X y. Ni koordinat dia kan? Faham Ni koordinat tadi cos theta sama dengan x per 1 ataupun sama dengan x lah. Dan sin theta equal to y over 1 sama dengan y. Jadi teacher boleh tulis this coordinate, you tengok sebagai x, y ataupun teacher boleh tulis dia sebagai x. Teacher adalah cos. Tak nampak tulis kat sini sekejap. Sekejap Ibu pula dia pun nak berkos-kos juga budak ni. Sekejap nak padam. Nak tulis balik. Okay. Ini X. Ini kita tetapkan sebagai X. Yang ni Y. Jadi kita cari cos X dengan sin, cos theta dengan sin theta. Kita dapat cos X. Cos theta adalah X. Cos sin theta adalah Y. So kita boleh tulis this coordinate. Coordinate kat sini sebagai X, Y. Mestilah tulis X, Y kan? X, coordinate X. Dan dia punya ni Y. Ataupun kita boleh tulis juga sebagai apa? X tadi apa-apa? Kelas? X apa benda? Cos theta kan, betul tak? Cos theta sin theta. Tak nampak pula aku nak tulis tu kejap. Kita tengok ni nak relate dengan apa yang teacher tulis kat bawah ni. So koordinat dia boleh tulis sebagai xy ataupun teacher tulis koordinat dia sebagai cos theta sin theta. Macam tu. Okay. Ni koordinat ni lah. Okay, ni pada kuadran pertama dulu. Okay, sekarang kita dah tahu dah. Cos dengan sin dua-dua positif. Kan? Jadi dua-dua positif. Okay, you tahu tak formula ni? Kita nak tanya. Tangent theta is equal sin. Sekejap. Jangan. Okay. Kita tak formula ni, tangent theta sama dengan sin theta bahagi cos theta. Kita pernah tengok tak formula ni kelas? Tangent theta adalah sin theta divided by cos theta. Tahu tak formula ni? Tahu tak formula ni? Sin over cos is a tangent. Tak tahu juga? Tak tahu. Tak tahu. Sekarang tolong ingat daripada mula pada hari ini, tolonglah ingat tangent ni bukan saja sebagai tua tadi, tapi juga sin over cos. Sekejap. Sin over cos. Tolong hafal lah ni ya. Ini benda yang agak penting juga. Ada masa kita terpaksa guna tangent theta sebagai sin over cos. Tangent theta is equal sin theta over cos theta. Okay, tolong ingat ni. Jadi, based on this formula, okay. Based on this formula, kita boleh cari nilai tangent theta di kuadran 1 ni. Okay, tangent theta, kita akan dapat berapa? Sin theta tadi apa? Sin theta, kalau tahu kita tengok diagram ni, ataupun kalau you tak nak tengok diagram, you tengok apa tadi? Y sin theta berapa? Sin theta in first quadrant or refer to this diagram adalah y over x. Cos theta x. Sin theta y. Tangent theta apa? Y over x. Boleh? Boleh tak? Y over x. Okay, so all this value is positive. Positif. Pertama, sebab memang kalau tak cakap pun kita tahu dah. Nilai x yang berada di sebelah kanan pada paksi x ni semua positif. Nilai y, all the y values yang atas paksi y semua positif. Of course dah bila positif dengan positif,
Positif bagi positif akan dapat sin, cos and tangent is positive. All. Semua A. Okay. Semua nilai sin, cos and tangent is positive pada kuadran yang pertama. Okay. Allah. Okay. Dan apa lagi Ayu kena tahu dekat kuadran 1 ni? Okay, kita belajar. Kita habiskan dulu kuadran 1 ni. Kuadran 1. Okay, kuadran 1. Apa lagi yang kita kena tahu? Semua nilai sin tadi, kita kata sin, cos and tangent is positive. Itu yang pertama. Of course, you kena tahu apa dia sudut dekat kuadran 1. Sudut dia antara 0 hingga 90 darjah. Apa lagi yang kita kena tahu? So, sudut dia kita panggil acute angle. Kan, acute angle. This theta, all the theta dekat kuadran 1 is acute angle. Okay. So, itu yang ada dekat kuadran 1. Okay. And, okay. Ni kuadran 1 Kemudian dekat kuadran 2. Kuadran 2 pula. Kat mana pula aku nak tulis ni? Kalau tunjuk kat sini kecil sangat. Tapi teacher kena tulis balik. Okay, setakat ni boleh faham tak apa yang teacher nak sampaikan dekat kuadran 1 ni? Apa yang teacher tunjuk kat you all sekarang, kenapa teacher buat segitiga tu? Sebab teacher nak tunjuk kat you all. Nilai sin dengan cos positif. And then nilai tangent also positif. Okay, dekat kuadran 1. Okay, dekat kuadran 2. Okay, dekat kuadran 2 kalau teacher lukis kat sini juga boleh Teacher lukis juga. Ya Allah, dekat pukul 1 dah. Okay, teacher lukis kat sini. Teacher buat warna biru lah. Sekejap. Teacher buat satu lagi triangle ni. Ini dia buat dotted lah. Allahu Akbar, subhanallah. Okay. Okay. So sekarang theta kita di sini. Katakan theta ni warna biru ni kat sini. Ini case untuk kuadran 2. Okay. Kuadran 2 ni. Okay, katakan ni satu jugalah. Ini satu juga. Dia punya R tadi. Jadi sekarang ni apa nilai yang negatif kat sini? Untuk X dengan Y. Y dia positif ke negatif? Dekat kuadran 2 ni. You tengok. Masih positif sebab masih berada di atas paksi X. Kan? Masih berada di atas paksi X. So, Y positif. How about negatif? How about X? X akan jadi negatif kan? Sebab X dia sekarang, X dia dah berada sebelah kiri. Okay, so X dah jadi negatif. Y masih lagi positif. So, sekarang kita tengok bermaksud apa yang negatif? Okay, teacher tulis. Kalau teacher nak tulis dalam bentuk ni pula. Negatif cos theta dengan sin theta. Okey, jadi dekat kuadran 2, okey sekarang you tengok dekat kuadran 2, cikgu tulis ni. Dekat kuadran 2, nilai sin positif ke negatif? Sin theta, tengok di warna biru punya triangle ni, Y per 1. Y per 1. Masih lagi Y. Maksudnya positif. Tengok pula cos theta. Kalau you nak tengok kat sini lah kan. Katakan you nak guna nilai X dengan Y ni. Cos theta is adjacent side kan. Negatif X per 1. Maksudnya cos akan dapat negatif. Cos dah negatif dah dekat kuadran 2. Okey, sekarang kita nak test untuk tangent. Kalau kita tak nak tengok diagram, kita sebab tengok diagram, you nampak dah opposite over adjacent side. You akan dapat Y per negatif X. Ataupun kita guna formula ni nak bagi you biasa kan. Formula ni, kita ambil formula ni. Tangent theta is sin theta. Sin theta apa? Y. Over cos theta. Cos theta apa? Negatif X. Bermaksud dekat kuadran 2, tangent theta is negatif Y over X. Bermaksud pada kuadran 2, nilai tangent also negatif. Apa yang positif? Sin sahaja. Sin sahaja yang positif dekat kuadran 2. So, apa yang ada dekat kuadran 2? Sudut kita di antara lebih daripada 90. Kuadran 2 ni,
sudut yang di antara 90 hingga 180. Okay. So kat situ you akan dapat apa? Conclusionnya sin theta is positive, cos theta and tangent theta is negative. Okay. Okay. Dan macam mana kita nak cari sudut pada kuadran tu? Macam mana nak cari theta pada kuadran tu? Okay, theta pada kuadran tu kita kena tolak dengan 180. Okay, theta pada kuadran tu 180 tolak alpha. Okay, sekarang ni apa dia alpha? Okay, teacher ataupun teacher buat terbalikkan lah. Saya kira kan pre-opening pula. Katakan teacher pada malam ni teacher tak nak ambil yang sama, simbol yang sama nanti korang pening. Tapi nak tunjuk yang ni tadi katakanlah alpha. So this is alpha. Jadi macam nak cari alpha tu? Cara nak cari alpha tu, sudut alpha ni adalah 180 tolak theta. 180 tolak theta untuk cari sudut pada kuadran 2. Okay. So ini pun kena ingat juga. Okay. Boleh setakat ni? Ni baru sudut pada kuadran 1 dan 2. Okay. Boleh tak kelas? Kalau teacher nak buat conclusion, sangat mudah. Maksudnya teacher terus je bagi kat you all. Teacher ni, teacher pun lukis. Kalau nak cepat lah. Kan? Tak payah bagi korang ni faham-faham pendek-pendek atau je tunjuk benda boleh. Tapi sebenarnya nak tunjuk juga. Kadang-kadang soalan dalam exam, dia pergi keluar gambar rajah yang basic macam tu. Benda tu benda yang sangat sepatutnya kita tahu, konsep asas. Tapi sebab kita tak perasan ataupun kita tak ambil tahu, kita tak boleh nak jawab. Rugilah. Kalau teacher nak buat yang nak mudah untuk you all hari ni, nak habiskan ni, teacher tu tulis kuadran 1. Kuadran 1, kuadran 2. Contoh tak? Kuadran 3. Kuadran 4. Okay. All, semua. Sin, cos, tangent, positif. S, sin saja positif. Sin positif. Tangent dengan cos negatif. Contohlah kalau kita nak baca sin, cos, tangent. Sin saja positif. Dua ni adalah negatif. Kat kuadran 3. Kuadran 3. Tangent saja positif. Kan? Dekat kuadran 4. Cos saja positif. Lepas tu dia kadang-kadang nak ingat dia tulis add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Kan? So this value penting untuk you tahu kalau you kata kenapa kita nak kena ingat benda ni. Penting untuk you tahu apa nilai sin, cos, tangent di dalam satu-satu kuadran bila kita nak selesaikan equation of trigonometric. Okay, kita nak selesaikan equation of trigonometric. Di situ kita kena tahu nilai sin kita positif atau negatif. Okay, dan penting juga untuk you tahu macam mana cara nak kira sudut dalam setiap kuadran. Okay. Di sini kita terang sikit sebelum kita habis kelas. Memang tak payah cari apa-apa pun. You tekan calculator, you akan terus dapat sudut dalam kuadran 1 sebenarnya. Kadang-kadang teacher panggil ni basic angle. Senang basic angle. Acute angle. Okay, acute angle. But this one tadi teacher kata you nak cari alpha, you kena 180 tolak theta. Kan? Tolak theta. Ni theta kita tadi kan? 180 tolak theta. Nak cari pula sudut pada kuadran 3. Alpha 180 tambah theta. Theta tu apa? Theta ni acute angle kita tadi lah. 180 tambah theta. Nak cari pula sudut pada kuadran 4. Alpha 360 minus theta. Boleh nak ajar macam ni maksudnya. Terus you ingat je lah. Add sugar to coffee. That's the value. Nak ingat value nilai sin, cos, tangent dalam kuadran. Kemudian ini pun penting juga kena tahu macam mana nak cari sudut dalam
setiap quadrants. Okey. Ni. Ni benda-benda yang sangat penting ni, tolong hafal lah. ASTC dan nak cari sudut. Okey. Dan lain-lain ni explanation dia sama juga lah macam tadi. Bezanya dekat quadrant 3 dengan quadrant 4 lah. Okey. Okey, atau yang ni tak sempat nak terangkan pasal complementary, we have 90 degrees. So nak tunjuk kat you all. Oh ini sama Okey, nak tunjuk kat you all pasal complementary. So nanti next class lah kita akan terangkan pasal complementary angle. Kan kena terang sikit pasal complementary angle. So macam mana kita nak tentukan sudut. Okey, so teacher rasa untuk hari ini itu saja yang sempat teacher explain kat you all. Kejap.